Yang kita buat ini kalau ikut Imam Ghazali, hati ini raja, otak ini Perdana Menteri. Okay, kita dah ulang di benarkan saya dah sentuh. Kalau tidak di sini, tempat lain minta maaf lebih banyak. Ulang kaji bersama je, bukan berpingat pun. Betul? Doa mana ada. Ini ulang kaji nak bagi kukuh. Okay? Jadi dia Perdana Menteri, maka yang di dalam ada raja. Siapa paling besar? Raja. Semua anggota ini tenteranya ataupun orang suruhannya, orang gajinya. Maka apa yang dilakukan oleh kaki tangan semua mata telinga ini berdasarkan apa yang diperintahkan oleh hati. Itu maksud Imam Syafi'i. Ini merujuk buku 30 wasiat Imam Syafi'i. Ini buku yang Umi pakai selain daripada buku Imam Ghazali. Tajuk dia Allahu Akbar, kunci kebahagiaan dalam hidup. Itu satu buku, tapi itu sanjawi lah. Ada buku kuning, kita kuning sikit kata orang. Itu dua buku yang walaupun nipis tapi sangat penting. Ulasannya sangat jelas. Sebab itu kita katakan seluruh gerakan yang kita buat ini sama ada berpandu. Siapa yang pandu hati kita? Siapa yang bimbing hati kita? Otak. Siapa yang bimbing otak kita? Okey, maka hati oleh kerana dia raja, dia ada dua penasihat. Apa penasihatnya? Penasihat pertama kita kata sama ada dia dibantu oleh malaikat, dibimbing oleh malaikat ataupun dibimbing oleh syaitan. Itu penasihat dia. Kalau dibimbing oleh syaitan maknanya bosnya siapa? Iblis. Sebab syaitan tu orang gajinya iblis. Jin tu orang gajinya setan. Banyak sangkutnya. Okay, tahap-tahap. Betul? Kalau hati itu dibimbing, dijaga oleh malaikat, maknanya bosnya siapa? Allah. Jadi kalau kita jumpa orang yang meragam, walaupun dah pergi kuliah, meragam juga, bahasanya tak terurus juga, boleh nampak? Pergaulan tak terurus juga, akhlak tak terbaik juga, bermakna hatinya sedang digenggam syaitan. Kalau anak dididik dari awal, ini cerita seorang ustaz yang kami kongsikan. Satu pasangan mengambil anak angkat. Pasangan yang sangat soleh-solehah. Tapi bila hantar anak pergi pesantren 5 hari je dah lari. Sangat sulit mengurus anaknya, nakal setengah mati. Jadi cikgu yang mengajarnya heran. Ustaz kata kenapa mak ayah soleh-solehah? Benar. Tapi kenapa anaknya meragam sangat? Akhirnya ditanya, okey pakcik atau siapa hajah, macam mana anak ini? Anak ini paling sulit diurus. Kalau Hamka kemarin dah pergi tukar 5 sekolah. Profesor Dr. Hamka kita dulu. Ataupun Abdul Karim, apa panjang umurnya, dah biasa dengan Hamka dia. Akhirnya baru dapat tahu bahawa anak ini paling sulit diurus kerana pertama anak angkat. Okay? Sebab itu yang ada anak angkat dan anaknya meragam. Ada satu kes juga datang. Anaknya selepas ambil anak angkat ada 4 lagi anaknya. Yang anak dia sendiri. Tapi 4 jadi orang. Seorang dia tak jadi orang. Doktor, kenapa? Saya asuh serupa macam asuh anak saya. Tapi kenapa dia tak menjadi? Boleh nampak? Ini berpunca. Ini untuk pengetahuan ibu-ibu muda ataupun kita yang sudah menjadi penasihat kepada cucu-cucu. Okay? Bila ditanya, dia kata anak ini adalah anak angkat adopsi daripada seorang wanita yang kegemarannya minum arak. Hidupnya memang sakit kepala lah. Minum arak dan suaminya pencuri. Ayahnya, dia bersalin dapat 2, seorang dia ambil oleh penyanyi, seorang dia ambil oleh pasangan ini. Bermakna jasad anak itu sudah rosak dari dalam janin lagi. Boleh nampak? Ini yang kita nak teliti. Kenapa anak kita meragam? Kerana dari asalnya dah meragam. Siapa yang asalnya meragam sulit untuk diurus jadi baik. Ataupun siapa yang dah negatif, sebab maka sulit nak jadikan dia positif. Nak kena betul-betul sabar, betul sungguh-sungguh, tukar suasana, tukar tempat tinggal, tukar sekolah. Ini contoh. Artinya kita kena terima apa yang anak kita sudah jadi.
Aku dulu tak solat, aku dulu meragam, aku dulu ambil apa-apalah. Artinya anak kita mencabar kita sekarang, tak nak ikut cakap kita. Hari ini ramai anak tak nak ikut perintah mak ayah. Betul ke tidak? Tak nak ikut perintah cikgu, betul? Dia nak buat seorang-seorang. Termasuk yang bakar tahfiz dulu, ingat tak? Kenapa jadi sampai begitu kejam hatinya? Kenapa begitu keras azamnya? Kenapa berani sangat? Sampai sikit pun tak ada belas kasihan, betul? Maka kita tengok balik sejarah. Anak itu dibesarkan oleh siapa? Makannya apa? Minumnya apa? Didikannya apa? Kita tak boleh hanya hukum, walaupun budak tu kena hukum gantung juga katanya. Yang 17 tu kena tangkap juga. Maknanya kita melihat jangan salah budak tu. Kita tengok balik sejarahnya. Kerana hati yang sudah kotor berpunca dari 3 perkara. Hati yang sudah kotor akhirnya mati. Macam mana boleh masuk elemen-elemen itu? Okay, kalau kita kata tadi, sebab itu jagalah anak dari kandungan. Untuk dapat anak hebat, tolong cari bakal isteri yang hebat. Tapi kita tak siasat. Dah kamu suka lantak le, kan nak jadi bini kamu. Itu mak sekarang. Itu dimula silapnya. Kahwinlah. Itu kan bukan pilihan kamu, bukan pilihan mak, pilihan kamu. Kita merasa hari ini kalau anak dah pilih, kita rasa apa? Elok semua. Jadi bila meragam, baru tahu. Tak sangka. Boleh nampak je, itu jadi mentua pensan. Okay. Radio bernama kemarin. Apa baiknya tinggal dengan mentua? Apa buruknya tinggal dengan mentua? Mentua tu mak, saya kata. Kalau tak baik kamu dengan mentua, maknanya kamu tak layak jadi menantu. Kamu bukan menantu pilihan. Kamu menantu setan. Terus terang dia cakap. Budak dia ambil anak kita, kemudian tak suka kita. Marah tak? Ni mak mentua belaka ni kan? Calon-calon mak mentua. Engkau ambil anak aku, kepikan anak aku, engkau tak suka aku. Empuk kan? Tapi dari segi agamanya lagi senang. Anak itu anak siapa? Anak kita, betul? Apa yang dia ada adalah milik siapa? Milik kita. Kenapa pergi rumah anak takut sangat? Kalau anak balik rumah kita, kita datang rumah anak, tak sanggup duduk menantu, tak sanggup rumah anak, Kalau boleh nak tunggu rumah tua kita sampai tua macam kita, betul? Kerana apa? Kita tak pakai prinsip agama. Kalau kata mak jangan itu, jangan ini, mak ini aku sendiri saya punya, dia begitu ni jangan. Kamu tak aku punya. Macam suami jugalah, kenapa isteri kena taat suami? Kamu tu suami punya. Boleh nampak? Tapi janganlah buat sesuka hati. Contoh. Betul tak? Taat le. Taat. Taat yang taat Allah. Taat yang langgar perintah Allah. Tak perlu taat. Maka kita ni jangan pegang seketul je. Okey, kamu tu aku yang nikah, kamu hak aku. Ikut aku yang kau punya tu aku punya. Awak ni cakap benar sikit. Kita tinggal yang tu. Sebab kita rasa salah. Padanya itulah prinsip utamanya. Untuk mengatakan aku layak taat ke tak? Suami layak tanggung ke tidak? Kenapa suami mesti menanggung? Kalau takut, setengah mati. Minggu sudah seorang suami meninggal. Okay. Ada pula hamba Allah yang datang, kamu tak boleh pergi masjid, kamu tak boleh tengok jenazah, kamu tak boleh pergi kubur. Betul? Betul ke salah? Betul ke salah? Kenapa tak ke kubur tak boleh? Ustaz cakap. Betul ke tidak? Mandi ni masjid. Kita nak tengok suami hari terakhir kan? Hari kematian. Kau nak berkabung pun lepas itulah. Betul ke tidak? Saya sedih juga tak dapat tengok. Siapa yang pesan awak tak boleh pergi masjid? Sampai kelilau orang masjid cari. Mana waris-warisnya? Kami nak buka kali terakhir. Kau nak pesan apa, nak tengok apa gitu gini, tak ada orangnya. Astaghfirullah. Anak tak ke mana, mak tak ke mana. Sedih. Satu kesedihan. Maka mak ayahnya dulu garang dengan maknya. Sebab kematian menunjukkan cara hidup. Tak ada anak yang tengok, tak ada isteri yang tengok, tak ada adik-adik yang tengok. Kalau dia baik, buka kali terakhir tu apa? Ramai orang nak cium, ramai orang nak pergi salam, ramai orang nangis, ramai. Itu tanda orang baik.
Tapi kalau kau tak ada buka, tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa. Okey, tutup, jalan. Contoh. Sebab itu kita melihat dan belajar. Melihat dan belajar. Sampai, ini cerita bukan ngumpat, tapi mengambil iktibar. Minta maaf banyaklah. Tak sampai ke tajuk. Sampai sebenarnya. Ini bukti. Dan buat Yasin. Buat tahlil. Kami nak masuk rumah tu, anaknya tantang di atas jalan raya. Bayangkan. Awak panggil, kita pula makcik-makcik tahu je lah. Saya masuk antara orang terakhir. Okay. Kenapa di sini? Yang nak dibaca Yasin kan bapak kamu. Kami tak ada apa-apa. Makcik ni datang nak tolong je. Nombor satu yang wajib baca ialah kamu. Tak masuk. Tolong ingatkan anak-anak saya. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa? Tinggal sampai habis, sampai kita orang balik. Sembang, tak rasa apa dia tegur. Sebab dah tak ada rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Sakit di rumahnya 2 minggu. Anaknya 4. Yang muda, bujang, menantu dan semuanya. Umi melihat ini sebab belajar. Balik cerita ke anak. Tadi mak tengok begini. Esok mak mati, kamu jangan buat begini. Seminggu sebelum meninggal, suaminya stroke. Apa anaknya buat? Sewa syarikat mengurus orang sakit. Okey. Datanglah hamba Allah. Kebetulan masa Umi datang melawat, orang tu tengah mengurus suaminya. Mandikan, gitukan, tukarkan pampers, lalapkan, gosokkan, segala benda. Saya kata, ya ini kita sewa. Dia bagi katil, dia bagi semualah apa benda keperluan. Sebab sudah ada agensinya begitu. Okay. Itu pula tak ada anak, rasa-rasa sesuai lah. Tapi anak, kalau orang Perak kita berjegor. Berjegor tu maknanya anaknya 2, 3, 4. Bujang-bujang besar-besar. Contoh. Okay. Dan anak-anak tidak sempat mengurus. Tak dapat rezeki mengurus. Sebab dibayar pakai duit. Anak balik, keluar masuk. Tak tengok ayah dah mandi ke tidak, ayah dah makan ke tidak. Sebab sudah digaji. Kita nak senang digaji je. Sebab terlupa jasa, terlupa bakti, terlupa pahala. Tolong, cerita ni mudah-mudahan kita bawa pada anak-anak kita. Mak sakit, kamu yang urus. Bukan orang gaji yang urus, bukan jururawat yang urus. Kerana itu kebaktian terakhir kita. Okay. Sebab itu turun ke jenazah, turun ke liang lahat, tak ada anaknya turun. Okay. Tak ada anaknya turun. Ini sebab itu Umi suka melihatnya dari mula sampai ke akhir. Sebab itu hantarlah jenazah sampai ke kubur, kita tengok. Ini kekuatan. Dan kebetulan hari hujan, jenazahnya dah sampai ke kubur, liang belum gali. Letak dulu jenazah ke tepi, baru gali liang lahat. Itu pun jarang-jarang jumpa. Selalunya kita jumpa dah sampai terus jalan masuk, dia duduk ke tepi dulu. Tunggu tong jentolak. Jentolak kaut dan jentolak juga tutup. Anak masih tak dapat pahala. Okey, anak tak pegang pun cangkul sebab jentolak buat. Ini menunjukkan betapa sikitnya kesempatan kita nak dapat pahala dari orang tua kita. Jasa itu sebenarnya itu jasa terbesar dan terakhir. Sebab itu kalau dah mandi, tolong semak lah. Dengan AJK mana ke, dengan orang yang gali kubur, semak dah siap ke tidak gali kuburnya. Supaya tak tersidai. Contoh, ini kekuatan yang Mi pungut. Bermakna hatinya sudah mati tentang kasih sayang. Udah sakit tak mengurus, baca tahlil tak masuk, jenazah masuk ke liang lahat tak masuk. Anak besar-besar, big size. 2 kali ganda size ustaz tu. Kalau ikut kalah dari segi kuat tak kuatnya. Bayangkan oleh kerana sempitnya liang lahat sekarang, dia ikut piring jentolak tu. Kalau yang jentolak tu tukang itunya bendanya besar lah sikit gemaknya. Dia ngam-ngam bila kita masuk dah tinggal separuh. Orang masuk dalam liang tu, ruang yang ada tinggal separuh. Macam mana nak turun jenazah? Peluk jenazah.
Tak boleh angkat. Kita kan dulu turunkan pelan-pelan sebab labor. Ini dak. Sambut peluk jenazah tu bongkok pelan-pelan, duduk pelan-pelan tu. Disempitnya sekarang ruangnya. Ni betul kita kata ingat rumah kamu yang paling sempit. Okey. Dan masa peluk anak tak peluk. Memang rasa runtuh dada. Sebab itu datang balik, pergi jenazah, pergi kubur Terengganu yang besoknya jangan buat mak macam ni. Okay. Sebab koreknya tak sempat nak pegang cangkul, tutup jangan sempat pakai cangkul, semua pakai tolak. Pong. Okay, kalau orang kampung masih lagi pakai cangkul, tak ada lagi debam sekali jalan gitu. Okay, ini contoh. Jadi kita tolong ingatkan, bila mati anaknya, mati kasih sayang anak pada mak bapak, dia tak ada lagi rasa dekat. Kenapa dia tak mandikan? Sebab tak rasa dekat. Kenapa dia tak urus sakitnya? Sebab dia tak rasa dekat. Bukan salah anak. Bukan sepenuhnya salah anak. Kita kata dah besar, takkanlah tak ada otak. Betul tak? Tapi sebab otaknya jalan, hatinya mati. Bila hati mati tak boleh buka. Sebab itu Allah kata, aku kunci mati pendengarannya, penglihatannya. Okay? Sehingga hatinya mati. Boleh nampak ini pesan. Ada banyak pesanan daripada Al-Quran. Okay? Katalah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mati, hati, pendengaran dan penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ni kalau orang yang mati hatinya tadi. Okay, azab berat.